وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Makasih kepada tuan pengerusi majlis dan seterusnya barisan kepimpinan Bakit Badan Kebajikan Islam TM Negeri Pulau Pinang, dan tahniah kita ucapkan kepada yang dipilih pada pagi ini. Moga-moga dapat menjalankan amanah dengan baik. Moga-moga insya-Allah dapat membawa badan kebajikan Islam ni ke arah sesuatu yang memberi manfaat kepada semua insya-Allah. Pahalanya akan berterusan insya-Allah sekiranya kita menunjukkan jalan yang baik. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sesiapa yang menganjurkan satu perkara yang baik, maka dia akan dapat pahala, dan dapat pahala di atas apa yang orang ikut, orang tunaikan. Jadi pahala tu berganda-ganda banyak tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan amanah yang diberikan itu dapat digalas dengan cara yang terbaik insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pemilihan sudah, mesyuarat pun sudah. Penghujung kita ni ada sedikit tazkirah. Dan tazkirah kita insya-Allah akan berhenti pukul 1. Sebab apa? Itu dalam jadual pukul 1. Prinsip saya, start pukul berapa tak apa, berhenti on time. So tak nak masalah lah. Kalau pun nak lajak lagi pun tak apa. Kan? Jadi berhenti pukul 1 lah. Waktu tengah hari kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi pertama sekali saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak boleh orang kata balik Penang lah. Asal sini kot mana pun duduk di Selangor, walaupun saya duduk lama, kot mana pun teringat sini juga. Bunyi pun tak bunyi Selangor. Walaupun duduk sana dah 23 tahun lah duduk di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi alhamdulillah kerana dapat ke sini, ke tempat ini, dan bersama tuan-tuan dan puan-puan kita akan bincangkan tajuk yang diberi pada saya. Sebenarnya tajuk bebas, cumanya nak minta difokuskan soal integriti. Soal integriti. Dan saya ingat dulu zaman Pak Loh dulu, masa tu memang integriti cukup top lah waktu tu, modal insan. Dan saya terlibat waktu tu jadi facilitator executive untuk integriti perkhidmatan awam waktu itu, bawah JAKIM. Banyak tempat-tempat yang kita pergi, seluruh Malaysia bincang tentang integriti untuk meningkatkan modal insan. Dan perkara ni sebenarnya memang satu perkara yang berterusan sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab ia adalah sesuatu yang memang dianjurkan dalam Islam, dan kita sebagai orang yang melaksanakan tugas, yang memikul amanah ni, kot mana pun kita kena ada integriti. Sebab apa? Sebab kita bukan sekadar nak menjawab pada bos kita, itu benda kecil yang nak jawab bos ni, kecil sebenarnya, tetapi yang paling besar kita bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan bincang selok belok integriti, dan juga apa-apa, oleh kerana tajuk bebas ni, apa-apa boleh masuk lah. Nak masuk bulan Rejab ke, nak masuk bulan Syakban, Ramadan, apa semua. Cuma tengah hari ni dengan suasana yang saya tahu tuan-tuan dan puan-puan boleh letih. Mesyuarat ni letih sebenarnya, ada perah otak lah apa semua, nak dengar apa kan. Kalau tak dengar, lena dua tu je kan. Jadi menyebabkan otak kita berjalan, kita letih.
Di Bulak ni waktu tengah hari. Kalau saya kelas saya kat UPM tu, kalau tengah hari saya tahu dah. Kita tengok suasana tu berbeza kalau kelas tengah hari. Kalau pagi tu memang fresh lah. Kan? Jadi oleh kerana itu kita buat perbincangan kita lebih tengah hari ni lebih kepada perbincangan santai lah. Kita sembang-sembangnya tuan-tuan. Sembang-sembang yang moga-moga sembang-sembang yang bagi manfaat pada kita. Jadi saya nak buat program kita pada tengah hari ni ala-ala program Tanyalah Ustaz di TV3 biar tahu jangan keliru. Dan insya-Allah minggu depan saya akan bersiaran minggu depan. Jadi oleh demikian saya akan buka ruang seluas-luasnya kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya soalan. Santai aja, siapa nak tanya soalan boleh tanya. Apa-apa soalan tuan-tuan nak tanya, tanyalah. Dan saya buka ruang persoalan melalui talian WhatsApp ataupun SMS. Telefon jangan telefon. WhatsApp ataupun SMS. Jadi siapa-siapa yang nak tanya soalan, apa-apa soalan saya akan respon. Saya sebut tadi kita buat ala-ala program Tanyalah Ustaz. Masuk soalan saya akan respon. Lepas tu saya sambung perbincangan saya. Masuk soalan lain pula, saya respon pula begitu. Dan sampailah tuan-tuan Lina. Jadi siapa-siapa ada soalan, anda boleh menghantar kepada saya melalui WhatsApp ataupun SMS ke talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang ada soalan anda boleh WhatsApp kepada saya ataupun SMS kepada saya di talian 019 324 1364. Jadi diumumkan dengan rasminya bahawa talian dibuka sekarang. Dah boleh hantar soalan. Dapat tak nombor saya? Dapat tak? Tak dapat? Saya ulang sekali lagi. 019 324 1364. Dapat? Baru dapat? Kemas orang TM ni. Kan? Kena habak hak bahasa Arab tu baru boleh dapat. Kan? Jadi tuan-tuan boleh hantar soalan apa-apa tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan tanyalah. Setakat mana saya boleh jawab, saya jawablah. Apa-apa isu yang berbangkit. Sebab kadang waktu tengah hari saya tahu kita nak ringan, kita tak nak berat-berat. Integriti ni isu berat tuan sebenarnya. Isu berat. Isu kita nak perlu nak kerah otak kita yang kita nak betul-betul nak memastikan kita dapat melaksanakan satu yang terbaik. Jadi saya tak nak berangka-angka, tak nak fakta-fakta yang terlalu berat waktu tengah hari ini. Kita nak santai-santai. Yang penting memberi satu manfaat kepada kita yang terbaik untuk kita, insya-Allah, untuk kita jadi hamba Allah yang terbaik. Sebab bila sebut hamba Allah ni tuan-tuan, sebut hamba Allah ni, kita ni kadang-kadang kita terfikir sebab apa Allah tak pilih malaikat untuk jadi khalifah, memegang tanggungjawab memimpin. Sebab apa? Malaikat ni memang 100% taat pada Allah. Kalaulah malaikat jadi pemimpin, rasanya malaikat jadi khalifah atas muka bumi ni, selesai masalah. Ada tak maksiat? Tak ada. Ada tak virus COVID-19? Kan tak ada. Sebab dia bukan jenis malaikat, bukan makan belak-belak, makan pun tak. Contohnya kan. Tak ada isu, tak ada apa. Tapi sebab apa Allah tak pilih malaikat? Dan malaikat sendiri bertanya. Malaikat tanya. Maka bukan mempertikaikan. Maka bertanya. Bila mana Allah Ta'ala sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Surah Al-Baqarah ayat 30. Kita baca kan surah ni. Ketika mana Allah Ta'ala bagi tahu bahawa Allah nak jadikan manusia sebagai khalifah, malaikat tertanya-tanya. Malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, apakah kau nak jadikan di atas muka bumi ini manusia yang jadi khalifah, sifat dia apa? Sifat dia melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Itu sifat manusia. Kan? Sifat manusia dengan jin lebih kurang ya. Sebab itu dalam tafsir Al-Quranil Azim, tafsir Ibnu Kathir, tafsir Ibnu Kathir menyatakan bahawa bila malaikat sebut begitu, malaikat kata, ya Allah, sebab apa kau nak jadikan manusia yang sifatnya menumpahkan darah dan melakukan kerosakan? Baik, persoalan yang pertama, macam mana malaikat boleh tahu? Adam pun tak diciptakan lagi, Allah baru bagi tahu. Cipta lagi? Tak lagi. Jadi khalifah lagi? Tak lagi. Macam mana malaikat boleh tahu dah? Allah tak abang pun. Macam mana malaikat boleh tahu dah sifat manusia melakukan kerosakan, sifat manusia bertumpah darah? Sebab macam mana?
dalam tafsir Ibnu Kathir. Tentu nak rujuk tafsir ni, ini antara tafsir yang muktamad, yang boleh rujuk lah. Dia panggil tafsir bil ma'thur, tafsir Ibnu Kathir. Dia ada terjemahan Melayu, bahasa Melayu, bahasa Indonesia dah. Bahasa Melayu tu tak pernah ada kot terjemahan kan, bahasa Indonesia. Tafsir Ibnu Kathir sebut, dia kata apa? Dia kata bahawa malaikat tengok perangai jin, yang mana jin diciptakan terlebih dahulu daripada manusia, dan jin memang perangai macam tu, suka melakukan kerosakan, perang dan sebagainya. Sebab malaikat pun tahu Allah ciptakan jin dan manusia ni ada persamaan. Jin ada nafsu, manusia ada nafsu. Malaikat ada nafsu tak? Tak ada. Jin ada akal, manusia ada akal. Untuk mempertimbang mana ada unsur baik, ada unsur buruk. Dua-dua ada. Malaikat unsur baik 100%. Jadi kesamaan manusia dengan jin tu ada. Sebab itu bila disuruh perintah Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tanggungjawab jin dan manusia ni khusus untuk mengabdikan diri pada Allah. Allah tak sebut tentang malaikat. Malaikat masa kata patut datang kepada Allah, tak perlu suruh kan. Memang mereka diciptakan untuk taat. Tapi tak, manusia dan jin diciptakan untuk diberi pilihan, nak taat ke tidak. Jadi macam jin sama manusia, ada jin Islam, ada jin kafir, ada jin munafik, ada jin fasik. Macam juga orang manusia, ada manusia Islam, ada manusia fasik, ada manusia kafir, ada manusia munafik. Sebab itu bila orang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, betul tak kenyataan tu? Betul tak? Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, betul tak? Betul. Marah jin tu. Ni jin hak dalam bilik ni marah kan. Ada jin di sini? Ada jin tak? Tak tahu, tak berani. Tuan-tuan, kalau manusia ingkar pada Allah dengan jin Islam, mana lebih baik? Sudah tentulah jin baik lagi, dia beriman pada Allah. Contoh waktu Nabi menyampaikan dakwah di Taif. Bila sampai dakwah di Taif, orang Taif tak terima. Nabi balik, Nabi solat subuh, jin dengar Quran, maka beriman kepada Allah dalam surah Al-Jin. Jadi di situ orang manusia hak baling batu kat Nabi berdarah-darah, dengan jin hak beriman pada Allah, mana lebih baik? Jin lah. Kan? Jin lah waktu itu. Sebab apa? Sebab keimanan itu benda yang lebih penting, tuan-tuan. Jadi baik, Ibnu Kathir sebut bahawa malaikat tengok jin, maka banyak berlaku rosakan. So manusia sama. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ni, malaikat kata apa? Sentiasa menyucikan engkau ya Allah, bertasbih kepada engkau ya Allah, bertahmid kepada engkau ya Allah. Sebab apa Allah tak pilih malaikat? Siapa Allah tak pilih malaikat? Sebab khalifah ni ada peranan dia. Peranan khalifah adalah liiqamatid din wa siyasatid dunya bih, untuk menegakkan agama dan memakmurkan dunia berdasarkan agama. Dua benda dia nak buat khalifah ni. Kalau malaikat dia boleh satu je, liiqamatid din dia boleh buat, menegakkan agama dia boleh buat tak? Dia boleh buat 100%. Dia taat kepada Allah, la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak bantah sikit pun perintah Allah, dia laksana semua yang Allah suruh. Itu malaikat. Tapi satu dia tak boleh buat, memakmurkan dunia. Dia nak makmur dunia tak? Agak-agak kalau malaikat takbir, nak ada tak di dewan ni? Ada kursi, dah kursi. Malaikat kan duduk atas kursi. Kilang beras dah tak? Malaikat bukan makan. Jambatan Pulau Pinang dah tak? Dia pun kan perlu jambatan, dia terbang betul je. Kereta ada kereta. X70 ada X70. Maybe ada. Tak ada. Maka dunia kalau hutan, maka tak berajat. Maka nak bina ke rumah tinggi-tinggi, dia kan duduk dalam rumah. Adakah majlis wedding apa ada tak? Dia kan menikah. Ada tak makan sekali, lunch ada lunch lagi? Mana makan tak? Ada kan? Sekali kalau malaikat ada makan tak? Tak ada. Jadi maknanya tujuan dunia ni untuk diimarahkan, dikembangkan, dibina bangunan, dibuat bisnes.
Dibuatlah teknologi apa sekalipun, dimakmurkan. Tapi Allah nak tengok makmur itu cara macam mana, bercanggah dengan perintah Allah ataupun tidak itu. Kalau bagi malaikat, betul lah. Tapi dia takkan buat apa-apa. Kan? Maknanya itu bukan tujuan diciptakan khalifah. Maka dengan sebab itu, bila sebut khalifah itu tuan-tuan, dia kena dua benda diseiringkan. Akhirat dia kena ada, dunia dia kena ada. Dia kena makmurkan dunia. Dia kena buat sesuatu yang terbaik atas dunia ini. Maka dia buat yang terbaik itu dalam pekerjaan dia. Sebab kadang-kadang ada orang dipandang hak kerja ni dunia, so tak perlu. So, integriti tak ngerti itu cerita nombor 2. Sebab apa? Sebab di dunia. Hak akhirat duduk dalam masjid je. Ini yang Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar kata apa? Inna sama'a la tumtir dhahaban wala fiddah. Sesungguhnya langit tidak menurunkan emas dan perak. Kamu kena pergi, kena bekerja, kena usaha sungguh-sungguh. Tetapi ingat, masa kerja itu, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila mana Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah Ta'ala kata, apabila kamu telah selesai menunaikan solat, mana itu hubungan kita dengan Allah, liiqamatiddin kan, nak tegakkan agama, solat, okey, itu benda yang wajib. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, kamu dah selesai solat, hubungan kamu dengan Allah cantik dah, kamu dah laksanakan agama dah, tanggungjawab khalifah tu dah laksana satu dah, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebaralah kamu di atas muka bumi. Pergi mana? وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, cari kurniaan Allah, cari rezeki. Kamu bekerja, kerja itu merupakan satu tuntutan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Masuk di TM ni, masuk di TM, bekerja, buatlah apa yang patut. Tapi kena ingat, dalam masa buat kerja tu, wadhkurullaha kathira, ingat Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, moga-moga kamu beroleh kemenangan dan kejayaan. Sebab apa kena ingat Allah? Sebab nak ada integriti. Kerja kita tu dia jadi ibadat, tuan-tuan. Kalau tak ingat Allah, dia tak ada integriti, maka kerja kita dia jadi ibadat, dia jadi maksiat. Wal'iyazubillah. Sebab itu kena ingat Allah. Bila nak ingat Allah pula, tuan-tuan, macam mana cara nak ingat Allah Ta'ala ni? Dalam sembahyang, insya-Allah tadi, fa idza qudit solah, bila selesai solat kita ingat Allah, takbir Allahu akbar. Memang dalam masjid pun sebut pula Allahu akbar. Tapi di luar, tuan-tuan, kerja kita lain tu maka di situ pentingnya ingat Allah. So macam mana nak buat? Para ulama kata kita amalkan bismillah untuk kita ingat Allah. Amalkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sebab apa? Sebab bila kita sebut bismillah, kita ingat Allah, tuan-tuan, apa yang berlaku? Bila kita ingat Allah, waktu itu kita sudah tentu kita akan berintegriti. Sebab orang yang berintegriti, dia tak akan terlibat dengan rasuah. Kan? Orang ambil rasuah ni baca bismillah lah. Agak-agak baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim dah. Oh, tak dah. Kan? Dan cara minum arak baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim, minum arak tak? Tak ada. Kan? Jadi tadi sebelum sampai sini ada seorang daripada satu jabatan yang tanya saya, bab ni lah, dia ditugaskan untuk menghidangkan arak, boleh buat tak dia buat, dia tanya. Kan? Saya kata kat dia, kita orang Islam ada prinsip, kan, kalau kita disuruh buat benda maksiat, itu tidak ada integriti. Macam kita disuruh ambil rasuah, nak ambil tak? Saya tanya nak ambil tak? Kalau disuruh buat ambil rasuah, ni bos suruh nak ambil tak? La ta'ah li makhluqin fi maksiatil khaliq, wa innama ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada makhluk, oleh dia bos kita sekalipun, dalam melakukan maksiat kepada Allah. Innama ta'ah fil ma'ruf, ketaatan tu hanya dalam perkara ma'ruf saja, wajib taat perkara ma'ruf, perkara baik. Tapi kalau perkara maksiat, minta maaf, tak boleh lah. Kan? Dan sebab apa orang terlibat dengan benda macam ni? Sebab tak ada integriti. Sebab apa? Sebab dia tak ingat Allah. Sebab tu Allah sebut tu wadhkurullaha katsira, ingat Allah banyak-banyak. Sebab di luar ni kita jumpa macam-macam, tuan-tuan. Bila tak ingat Allah, dia sapu. Mana ruang boleh, dia ambil. Dia ambil. Terutama orang yang terlibat dengan vendor-vendor ni, kena hati-hati, tuan-tuan. Kena ada integriti. Dia berlaku di mana-mana saja. Dia dah pakat dengan apa? Dengan syarikat-syarikat ni, kalau aku pilih hang, aku dapat apa? Nampak, tuan-tuan?
Jawapan dia dapat apa? Dapat neraka. Kan? Sebab apa? Sebab benda haram. Dia tak akan kaya dengan benda haram, tuan-tuan. Tak akan kaya dengan benda haram. Walau banyak mana sekalipun dia dapat. Walau banyak mana dia dapat, dia tak akan kaya. Allah tak akan bagi keberkatan pada diri dia. Dan of course dia tak ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, dia tak akan buat benda macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak benda tuan-tuan. Sebab tu kita amalkan bismillah aja. Mulai sekarang, amalkan bismillah. Nak masuk kereta pun bismillah. Nak ambil apa minyak dah turun kan. Ambil nak buah minyak kan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ada kebaikan. Sebab takat ni perkara maksiat kita takkan baca bismillah. Bagi contoh yang paling mudah kita tengok, tak ada orang isap rokok baca bismillah. Takat ni saya tak jumpa lah. Ada tak? Ada tak sini yang baca bismillah isap rokok? Ada tak? Ha? Ada tak? Hati yang simple kita nampak lah. Terus saya kata hal lain lagi, hati yang paling simple kita nampak depan mata kita. Ada tak orang ambil sebatang, ambil dahi sebatang, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ada? Isyak pula, alhamdulillah. Ada? Tak ada. Tak ada. Dia kata, ustaz, makruh je pun rokok tu. Siapa kata makruh? Apa kata makruh? Dalam kitab-kitab, dalam kitab Jawi dulu tuan-tuan, memang ada ditulis makruh, tapi merujuk pada rokok apa? Rokok daun. Orang dulu nak turun mendang, dia ambil daun nipah tu, kadang temakau pun tanah meniri, dia upak kan. Dia upak, dia balut-balut tu, dia turun, dia isap dulu kan. Itu ulama kata makruh. Hak rokok lah ni 4,000 racun sebatang, macam COVID-19 lah. Dia isap racun dalam badan tu. 4,000 racun sebatang saja. Pula tu saya tak tahu, hak ni betul tak betul saya tak tahu, tapi saya nak baca dalam surat khabar, dalam satu research yang dibuat di Australia. Ada seorang profesor ni, dia kata syarikat tobacco dia tak reveal kandungan sebenar, dia tak mendedahkan kandungan sebenar rokok. Sebenarnya dia kata kandungan sebenar rokok yang dia punya hak filter rokok warna kuning tu, ini ikut profesor tu lah, diperbuat daripada hemoglobin darah babi. Cuma orang tak tahu, dia kata. Orang tak tahu. Itu profesor tu kata. Kalaulah profesor betul, saya tak kata betul. Kalaulah betul, maknanya hak putih rokok tu yang hak apa tu? Yang warna kuning tu filter tu kan. Kalau dia dibuat daripada hemoglobin darah babi, maknanya siapa isap rokok, dia isap babi. Betul tak? Ganas yang jaga, ganas kau. Bayang kalau isap rokok tu muncul babi masuk, masuk. Kenyang tu ya. Entah. Pedih rasa, pedih. Nak keluar pedih. Tuan-tuan, sebab itu ada satu cara nak mewajarkan. Kalau siapa nak isap rokok, ada satu cara. Boleh. Ada cara. Tuan-tuan pergi kedai, cari yang mana rokok yang ada cop halal jakim. Ada cop halal jakim, tuan-tuan belilah. Isaplah banyak mana pun tak apa. Sebab apa? Sebab tempat kita mudah je. Tempat kita nak kenal halal dan haram mudah je tempat kita. Sebab tu kita pergi supermarket pun tuan-tuan, tengok tak barang tu cop halal? Tengok tak? Tambah sekarang BMF kan? BMF sekarang ni kempen Buy Muslim First kan? Tuan-tuan tengok tak ada cop halal jakim? Tengok tak? Tengok kan? Jadi tengok yang tu dulu lah. Rokok tengok ada cop halal jakim tak? Kau tak ada cop halal tu kan? Kita tengok tulis tangan pun kita tak mau kan? Tulis tangan halal alif lam pun tak mau, nak cop yang rasmi kan? Rokok tulis tangan pun tak ada. Bukan tekat cop. Jadi maknanya tuan-tuan, jadi sebab apa? Cuba kita baca bismillah, tengok. Lama-lama kita akan buang sikit. Sebab apa? Sebab bismillah itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ada integriti tuan-tuan, dia akan bersungguh-sungguh buat kerja. Ini satu benda. Orang Islam ni tuan-tuan terkenal sebagai orang yang bersungguh-sungguh. Tengok sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kenal erti penat lelah. Sungguh-sungguh. Ni bulan Rejab ni, kita berada bulan Rejab. Biasa orang duk bincang Rejab ni tentang Isra' Mi'raj kan.
Sebenarnya tuan-tuan, kadang-kadang kita tak highlight kan, bulan Rejab ni berlaku satu peristiwa peperangan Tabuk. Bulan Rejab tahun 9 Hijrah berlaku Ghazwah Tabuk. Tuan-tuan buka kitab sirah, tuan-tuan tengok apa intipati yang kita dapat daripada peperangan Tabuk. Perang Tabuk ni dipimpin oleh Nabi. Ini adalah peperangan terakhir yang Nabi pimpin. Berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan tentera Hercules, tentera Rom. Bukan jalan calang, tuan-tuan. Nama Hercules semua orang kenal kan? Daripada sekolah kita belajar kan? Kita tahu kan? Ni dikumpul tentera 100,000. Nabi ajak para sahabat. Kesungguhan para sahabat, walaupun waktu tu panas lik-lik, tuan-tuan, panas 50 lebih ni darjah Celsius. Pula tu di Madinah pula masa tu agak seronok sebab pokok buah makin duk berbuah. Mana kau boleh tak pergi mana nak makan buah-buah sedap kan? Buah kurma, buah anggur apa semua. Tiba-tiba Nabi ajak berperang Tabuk. Nak pergi Tabuk tu pula 800 km daripada Madinah. 800 km. Saya pernah naik bas daripada Amman pergi Madinah. Allah, sehari semalam. Tu pun driver tak berhenti. Dia bawa bah. Saya pun duduk dalam bah, tidur. Jaga-jaga, tengok dia bawa bah. Tidur balik. Jaga-jaga, tengok dia bawa bah. Tidur balik. Jaga-jaga, bawa bah. Bila masa dia berhenti, tak tahu. Dia seorang yang driver. Dahsyat betul. Stamina dia kuat. 800 km, tuan-tuan. Bukannya dekat. Pergi berjalan kaki, 20 hari perjalanan. Tengah panas lik-lik pula. Tetapi kesungguhan. Itu ada. Kesungguhan nak mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, dalam pekerjaan, orang yang berintegriti, dia ada kesungguhan. Kita buat kerja sungguh-sungguh, tuan-tuan, tak rugi. Siapa tak rugi? Berapa tak rugi? Bunyi apa tu? Ada orang panggil ke bang? Mui. Sedap punya. Baik, itu iklan. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah sayang kepada seseorang bila mana dia buat kerja, dia buat sungguh-sungguh. Tengok hadis ni. Tengok hadis ni, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita ni, ialah kadang kita buat kerja sungguh-sungguh, orang tak pandang, tak dapat pun anugerah kan. Anugerah perkhidmatan cemerlang. Orang yang tak buat bersungguh tu dapat. Kita tahulah, kita kerja kan, tengok, alah dia tu bukan bersungguh sangat, tapi dia yang dapat. Kita bersungguh siang malam pagi petang tak dapat pun. Tuan-tuan, kita ingat Nabi kata apa? Allah sayang kepada seseorang bila dia bekerja, dia kerja dengan sungguh-sungguh. Kita nak yang mana? Kita nak reward pada manusia ke kita nak kasih sayang Allah? Kalau bagi dua pilihan tu, kita nak mana? Bila kita bersungguh-sungguh, tuan-tuan, kita dah dapat kasih sayang Allah. Ini dah very sempurna dah bagi kita. Very special dah, tuan-tuan, dapat kasih sayang Allah. Kau dapat lagi reward daripada manusia, itu bonus. Dapat pun tak apa, tak dapat pun tak apa. Tapi bila kita bersungguh sahaja, kita dah dapat kasih sayang Allah. Apakah yang lebih berharga daripada kasih sayang Allah? Jadi bila kita fikir dalam konteks itu, insya-Allah kita akan buat yang terbaik. Kita akan bersungguh-sungguh, insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada tu, daripada manusia nak bagi pada kita, nak bagi sesuatu, bagilah. Nak dapat anugerah, dapatlah. Tak dapat tak apa, dapat pun tak apa, dapat itu bonus. Tapi kita dah dapat satu yang disebut sebagai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak tengok soalan dah masuk, saya jawab dulu macam nyanyi tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Musibah COVID-19 apa sebenarnya yang Allah nak beritahu kat manusia? Banyak kita ambil pengajaran, tuan. COVID-19 hari ni ada berapa negara? 118 Semalam saya tengok, hari ni tak tahu lah. 118 negara. Tuan-tuan, begitu banyak. Banyak benda yang kita dapat ambil pengajaran daripada COVID-19. Yang pertama, hubungan kita sama-sama Islam. Nabi kata, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak ambil berat haiwan orang Islam, dia bukan di kalangan mereka. Kita tengok bagaimana umat Islam ditindas. Umat Islam Uyghur nak sebut bayar. Apa je nak sebut? Uyghur macam mana? Kita ada tak terasa terdetik? Ada tak kita bangun umat Islam di India, umat Islam di Palestin, umat Islam di merata tempat? Satu ingatan pada kita. Kita ambil berat tak? Satu.
Untuk kita lah, untuk orang lain kita tak mau peduli. Yang kedua, Islam memberi sesuatu pada kita ni, tuan-tuan. Islam lah agama yang terbaik sebenarnya. Bab makan, ada halal, ada haram. Halal tu yang mana? Benda hak baik. Haram tu hak mana? Benda hak tak baik. Tapi kalau orang makan tak peduli halal haram, tak ada pun istilah halal haram, pulun semua, ada kesan tak keburukan dia? Ada. Semua makan kelawak, makan boya, makan kera, makan babi sudah kira lah kan, ulak makan, serigala makan, semua. Tikus makan, tikus ada tujuan pula. Ada tikus yang besar, tikus mondok tu, hatu buat tikus goreng berempah. Tu bagusnya, bagus punya golek potong elok-elok kan. Satu lagi tikus baby tikus. Baby tikus pula makan hidup-hidup tu, buah dalam pinggan, tengok kan tu. Dia berjalan atas pinggan tu kan. Lepas tu ambil pula cicah, buah dalam mulut, dia berlari-lari dalam mulut pula. Tikus ni kotak tak kotak? Kau tak tahu tikus ni? Memang menentang kotak kan? Nak ceritanya manusia tanpa had dah batasan. Saya takut satu hari dah dia makan semua binatang, lagi dia nak makan apa? Makan orang. Tengok kawan sebelah, sedap boleh makan hang ni. Meleleh elok tu, sedap bah kalau rasa macam mana rasa lah. Kacau tu. Manusia dia hilang pertimbangan lah. Sebab itu Allah sebut dalam surah Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wa bahr bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan di atas muka bumi ni, di darat, di lautan, adalah hasil kerana perangai manusia, tangan-tangan manusia, perangai manusia lah, sikap manusia itu sendiri, untuk manusia kembali ke pangkal jalan, tuan-tuan. Dan antara hikmah seterusnya yang kita boleh fikirlah, nak menunjukkan kerdilnya kita. Negara China yang hebat. China hebat tak? Dia pernah mendabik dada kan, dia hebat kan? Cuba tengok sekarang, kilang-kilang dia tutup habis kan tuan, tutup habis. Kalau law ni lah, saya bagi tahu tuan-tuan, kalau ada satu package, tuan-tuan akan dibayar tiket first class kapal terbang, free, hotel 6 star, dapat duit poket 50,000. Nak pergi tak? Package ke Wuhan. Nak pergi tak? Tuan-tuan nak pergi tak? Dapat duit poket 50,000 ni. First class pula flight ni. Duit lunch pun sedap kan ni kan. Kemudian dia punya hotel pula 6 star, makan semua first class. Nak pergi tak? Nak pergi tak? Tak mau pergi China, Korea apa Korea? Itali ke Itali? Nah Itali. Rom. Nak pergi tak? Iran ke? Nak pergi? Tuan-tuan. Kan? Nampak kerdilnya manusia. Allah bagi satu je. Satu virus. Setakat saya hidup ni, sahat ni yang paling teruk sekali. So sebelum ni ada juga apa? SARS lah, apa, MERS apa? Bukan Mercedes, apa? MERS-CoV kan? Macam-macam lah sebelum ni kan? Tapi taklah macam sekarang ni. Sekarang ni, sekejap je. Ni yang terbaru pula ni, di apa? Seri Petaling kan? 5,000 nak cari kan senang. Tuan-tuan, dia cepat sangat. Manusia takut. Mana-mana takut tuan. Lo ni langkah manusia beralam ketakutan. Allah hantar sikit je. Manusia kena ingat tentera-tentera Allah Ta'ala ni, Namrud, sekok nyamuk yang Allah hantar. Sebab itu, apa tugas kita? Baliklah tanggungjawab sebagai khalifah, nak laksanakan agama dan makmurkan dunia berdasarkan apa yang Allah redha. Allah suruh, itu je. Laksana tanggungjawab kita. Bukan masa dia lagi untuk kita engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak engkar. Dia nak engkar, tapi dia kenal, dia akan menerima akibat dia. Tapi kita tak akan engkar tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah Ta'ala Maha berkuasa, Maha segala-galanya. Dengan satu virus tu kita dah tak buat apa dah. Tambah virus-virus yang lain. Tu saya teringat di akhir zaman ni ada satu virus yang akan kena Ya'juj dan Ma'juj. Disebut dalam hadis Nabi SAW, bila virus ni mai kena Ya'juj Ma'juj tuan-tuan, habis bergelimpangan Ya'juj Ma'juj, mati serentak waktu tu dengan virus yang Allah Ta'ala hantar. Jadi satu pengajaran juga pada kita, pengiktibaran banyak sebenarnya, pengiktibaran yang kita boleh ambil itu, bolehlah kita kata antaranya untuk kita ambil
perhatian, pengajaran. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Boleh ulas isu pemimpin negara ubah sokongan hingga jatuh kerajaan? Tuan-tuan, siapa nak lawan agung ke apa ni? Ha? Keputusan lantikan daripada siapa? Daripada yang di-Pertuan Agong. Yang keduanya, sebab apa yang berlaku pada hari itu, kita memang satu Malaysia tak sangka, satu sejarah negara. Kan? Tiba-tiba Tun M letak jawatan. Bila letak jawatan, automatik kabinet bubar. Tuan-tuan tahu hari itu berlaku kerugian berapa banyak? Kita baca kan, 40 bilion. Takkan nak biar lagi. Maka dengan sebab itu saya puji yang di-Pertuan Agong sebenarnya. Dulu orang tak nampak kan, dulu kan orang nampak Agong ni tak ada peranan kan dulu. Perasan tak? Dulu orang nampak ada peranan Agong. Tak nampak, orang kutuk ke dah. Kan? Rupa-rupanya dia peranan yang sangat besar. Bila berlaku dalam keadaan itu, negara tak ada menteri, tak ada apa pun tak ada. Masa tu ingat? Kan? Masalahnya kita tak rasa apa, kita okey, tapi kerugian sebab tak stabil. Pelabur-pelabur luar dia takut. Apa akan jadi kalau biarkan macam tu? Kan? Memang perkara kalau kita tengok yang terbaiknya buat pilihan lain lah. Kalau lebih fair lah buat pilihan lain, tapi kos lagi. Dan sementara nak pelihara pula lagi masih tak stabil lagi. Maka tindakan Pertuan Agong nak menyelamatkan keadaan. Dia lihat kepada sokongan yang banyak. Itu je. Dan benda ni bukan berakhir tuan-tuan. Besok pelihara lawan lagi. Apa masalahnya? Kita kadang-kadang terlalu berpolitiking sangat sampai bermusuh-musuhan sangat. Masing-masing nak jawatan, dia lupa tanggungjawab nak membangunkan negara. Yang menjadi tanggungjawab khalifah tu tersebut tadi. Tu tanggungjawab kita membangunkan negara. Kalau ada politiking sampai bila tak habis? Masing-masing nak kuasa, masing-masing nak apa? Kedudukan. Sampai kadang-kadang kita fikir apakah perjuangan itu perjuangan diri sendiri atau perjuangan untuk negara. Maka dengan sebab itu, apa yang terbaik kita sokong Yang di-Pertuan Agong melaksanakan sesuatu yang terbaik untuk meredakan keadaan. Kan? Kerana apa? Kerana benda dah berlaku. Kabinet dah jatuh semua. Buat macam mana? Dah tak ada dah menteri pada waktu itu. Kan? Jadi kalau dibiarkan juga, maka dia akan menuju pada kehancuran. Sebab itu kita melihat dari sudut kebaikan kepada negara, pada masyarakat. Itu lebih baik. Okey? Baik. Ustaz, saya ingin bertanya tentang harta yang ditinggalkan dengan penama suami atau isteri seperti tabung haji. Apakah tugas penama berkenaan? Adakah dia sebagai wakil untuk faraid harta? Beza hibah dan faraid. Baik. Ni dua soalan ni. Yang pertama, ni duit banyak ni buat cara tanya ni. Dia kata duit dalam tabung haji. Okey. Dia letak penama. Biasanya suami dia letak penama isteri dia. Isteri dia takkan letak nama suami dia. Betul tak? Betul tak tanya? Betul tak? Angguk tak kira tu. Betul. Sebab dia cukup takut laki kahwin lain. Dia cukup takut. Itulah ketakutan yang paling utama mengatasi ketakutan COVID-19 bagi seorang wanita. Kan? Laki-laki tak. Laki-laki for sure. Kalau penama mesti buh nama isteri. Buah nama isteri. Mak biasanya kadang dah tua dan dia susah lah. Bukan tak ada. Kecuali mak dia muda lagi. Kan? Kadang mak pun dia tak ambil tahu dah mana-mana tu. So nama isteri. Isteri buah nama anak. Tak sulung lah apa. Tapi kita kena ingat. Nama itu bukan duit dia. Penama itu hanyalah pemegang amanah. Itu kena ingat. Sebab itu banyak berlaku kesilapan. Bila mana suami buah nama isteri, dia buat keluar duit semua masuk poket dia. Sedangkan duit itu duit faraid. Bila matinya seseorang, segala hartanya itu akan difaraidkan. So letak penama tu penting untuk senang urusan. Kalau tidak, macam-macam kerja nak kena buat, nak kena tuntut tu kan. Nak kena naik turun lambat. Dia punya proses. Jadi letak penama. Tapi penama tu kita sebut, dia sebagai pemegang amanah saja. Dia bertanggungjawab untuk ambil duit tu tapi difaraidkan. Kalau dia makan untuk dia, maka dia makan harta secara batil, secara haram.
Apa beza hibah dan faraid? Hibah ni adalah pemberian semasa kita hidup. Katakan kita ada rumah 12 biji. Duit ada 12 juta. Tanah ada 12 hektar. Anak ada 12 orang. Contoh, kita bagi seorang satu. Itu dia bagi hibah. Bagi masa kita hidup. Kan, bagi hibah. Hibah ni dia tak ada kira, tak ada portion. Ikut suruh kita, duit kita, harta kita, ikut suruh kita tak? Anak-anak tak boleh nak ni tikai. Bila ayah bagi kak sulung lebih sikit, bongsu lebih sikit, ayah tak adil. Tak adil sebab apa? Dia lah bagi tak sama rata. Duit aku punya macam aku. Itu hak dia. Yang tak bolehnya kalau dia tak laksanakan tanggungjawab nafkah. Nafkah wajib. Tapi ini bukan nafkah, ini adalah tambahan je. Bukan kata dengan nafkah. Kalau kata tambahan, ikut suka dia nak bagi siapa pun, nak bagi kawan dia boleh. Kawan baik dia kan. Hibah. Hadiah macam hadiah. Nak bagi, tak ada masalah. Maka anak tak boleh bertikai. Benda tu. Siapa tak boleh bertikai, itu hak dia. Okey. Itu hibah. Faraid ni apa? Faraid ni adalah harta yang ditinggalkan oleh si mati. Waktu dia mati. Mana waktu mati, apa harta dia? Once dia mati, segala harta dia, baik harta dalam poket, harta dalam beg duit, harta dalam bank, harta yang alih, harta tak alih, semua harta hak milik dia tu jadi faraid. Tapi sebelum di faraid tu, dia ada perkara lain kena buat lo. Yang pertama bayar utang. Utang dengan Allah, pidyah, contoh pidyah puasa. Haji dia tak pergi kerana dia mampu, tak apa. Kalau dia mampu pergi, dia tak pergi, dia kena bayar utang situ. Makna bayar. Zakat tak bayar, kena bayar. Yang kedua, utang dengan manusia. Settle utang dengan manusia. Okey. Kan? Dia utang. Yang ketiga, wasiat. Kalau dia wasiat ni maknanya dia ada anak angkat. Anak angkat tak dapat harta pusaka, so dia pun wasiat kat anak angkat dia. Sebab wasiat tak boleh kepada ahli waris. La wasiyata li waris. Tak boleh wasiat kepada anak-anak, tak boleh kepada ahli waris. Wasiat pada isteri tak boleh kepada ahli waris. Wasiat kepada selain waris, makna yang tak berhak dapat harta pusaka. Anak angkat tak dapat harta pusaka, dia wasiat. Dah wasiat pula tak lebih 1/3. 1/3 harta. Okey. Settle wasiat dulu, wajib. Balance itu barulah difaraidkan mengikut kadar yang ditetapkan oleh hukum syarak. Kalau suami meninggal, isterinya dapat 1/8, mak kepada suami itu dapat 1/6, ayah dia dapat 1/6, dan balance-nya kepada anak-anak, yang mana anak laki-laki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Itu dia punya pembahagiannya. Jadi ikut portion itulah yang ditentukan oleh hukum syarak. Segala apa yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan, itu nama dia faraid. Okey. Itu secara ringkaslah lah. Baik. Ustaz, apakah COVID-19 bala dari Allah kerana kekejaman terhadap umat Islam? Mengapakah Israel tak ditimpa bala Allah? Siapa kata Israel tak kena? Saya kena tak? Kena. Dia begini. Dia kalau turun, dia bala ni, dalam bahasa Arab dia panggil bala'un, masuk ujian. Ujian ni, dia bukan hanya kena kepada orang bukan Islam. Orang Islam kena. Sebab tu, kata Syekh Al-Qardawi, dia kata begini. Ujian yang menimpa kita ni ada 3 jenis. 3. Yang pertama, dia timpa orang beriman. Macam tsunami dulu, semua banyak orang beriman kan. Orang Islam banyak kan. Yang kedua, dia kena kepada orang kafir. Yang ketiga, dia kena sebagai satu peringatan. Baik, kita tengok 3 benda. Orang yang betul-betul beriman pada Allah kena juga, tuan. Bukan tak kena, sebab sifat bala, sifat ujian, bila dia datang, musibah dia akan meratai. Dia tak ada tuju seorang-seorang tak. Sifat dia begitu. Walaupun siapa punca dia pun tak kisah. Kalau walaupun punca dia, contohnya kalau punca dia kekejaman, kezaliman manusia contohnya, bila kena bala, semua kena. Begitu. Banjir, orang tertentu kena kan? Tak, semua kena. Dia tak kira apa. Jadi ujian yang kena kepada orang beriman sebenarnya adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Sebab apa? Sebab kena pada kita, kita akan sabar. Bila sabar itulah benda yang sangat mahal, tuan-tuan. Sabar mahal, tuan. Benda susah tapi dia punya kesan dia memang terbaik. Sebab itu Nabi SAW menyatakan orang beriman ni, kalau dia kena musibah,
dia kena ujian. Hatta satu duri yang kena pada jari dia, bila mana dia sabak, Allah bagi pahala kat dia, Allah ampun dosa dia. Itu kalau satu duri, apatah lagi kalau musibah yang lebih besar daripada itu. Jadi orang beriman dia tak risau tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila kena musibah kat dia ni, kena ujian pada dia ni, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman ni bila kena musibah, mereka akan ingat Allah terus, aku ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku milik Allah, aku kembali pada Allah. Nampak tak tuan? Jadi itu. Jadi nak meningkatkan iman. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bebas dia nak kata aku beriman sedangkan dia tak diuji? Maka ujian itu untuk meningkatkan iman dia pada Allah. Seorang beriman itu konsep dia. Apa ujian? Sama ada ujian susah atau ujian senang. Ujian ni bukan ujian susah saja tuan-tuan. Kadang-kadang ujian senang lebih susah daripada ujian susah. Ujian kesenangan. Kan? Apa juga bentuk ujian. Baik. Yang kedua, musibah juga diturunkan untuk golongan yang engkar. Engkar ni dengan tujuan apa? Untuk memberi balasan pada mereka, menghancurkan mereka. Terutama golongan yang engkar, orang turun ni biar habis sekali. Itu. Yang kedua. Yang ketiga, musibah ni untuk orang yang lalai, supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Allah nak ketuk bagi ingat balik. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan maka kembali ke pangkal jalan. Dalam konteks dunia ni maka buat baik. Maka pastikan maka tak rakus sehingga mereka tarah dunia ikut suka, jangan. Itu juga akan memberi kesan pada dunia. Kesan pada buruk pada kita balik lah. Dan akhirat begitu juga. Jangan engkar pada Allah Ta'ala. Engkar, Allah bagi peringatan. Jadi peringatan itu dia akan memberi ujian itu, memberi peringatan. Saya teringat tuan-tuan, saya ada program kuliah subuh di PJ dalam 2 bulan lepas, 2-3 bulan lepas lah. Saya ingat masa kuliah subuh tu ada seorang orang Kedah mai, pakcik, orang tua orang Kedah. Dia mai, dia minum sekali, sembang dia, pakcik mai mana? Mai Kedah, mai sini di PJ, mai rumah anak kata. Rumah anak. Betul sembang dia kata, Ustaz, saya ni sebenarnya dah mati dah Ustaz. Mati? Ni? Duk ada ni? Mati hidup semula lah kata. Saya hari tu Allah uji, ya Allah Ustaz. Allah uji. Uji apa? Accident saya naik motor. Motor saya remuk Ustaz. Remuk. Saya duduk ICU, koma. Masa koma tu memang doktor geleng kepala dah. Semua pakai doktor India, doktor Melayu, doktor Cina, dok main tengok kata geleng kepala. Bisik kat anak saya, buat balik lah. Bila doktor kata balik, maksud apa? Biasanya doktor kata balik, doktor dah surrender. Dan awak balik tu tujuan apa? Tujuan nak memudahkan orang main ziarah, nak baca Yasin, nak apa semua. Mereka pun tahu kan, duduk hospital tak boleh. Duduk ICU berapa orang boleh masuk? Seorang ya. Alin duduk luar. Tak boleh. Jadi bila doktor kata memang tak boleh lah, awak balik lah. Awak balik senanglah nak urus apa. Dan keluarga pun dah siap dah. Dia tanya dah apa, nak ke bumi kat mana apa semua. Tapi yang kata anak sulung dia ni tak berganjak daripada pak dia. Duk baca Yasin. Baca Yasin, ambil ayat Yasin tu letak dekat mulut pak dia. Waktu tu dia punya jantung pun dah turun below 10 dah. Dia punya tit dah tit nak tunggu apa? Tunggu yang tu lah kan. Dia dah turun below 10 turun. Tapi yang si anak ni tak putus asa, duk baca Yasin, ambil ayat tu bubuh dekat mulut pak dia. Koma tak sedang apa. Tiba-tiba dia tengok jari pak dia menguat sikit. Dia pun cepat-cepat cari doktor mai. Doktor mai tengok, bergerak sikit ni. Kok ada harapan? Mereka pun buat apa? Setrika. Tak? Boh sekali tu kan? Bam, bagus sekali. Bagi satu benda yang menakjubkan berlaku, dia kata, tiba-tiba jantung naik balik. Naik sampai 20, 30 naik. Berhenti kat situ. Pendek cerita, dia kata, Alhamdulillah lepas tu sihat, dia kata. Tapi sihat saya tak kenal orang. Waktu tu tak kenal orang. Tengok orang tapi duduk pergi ke sudah. Berapa bulan pula belah tu, 4 bulan pula duduk tak kenal orang tu. Lepas tu hari tu tiba-tiba Allah bagi kesedaran. Ingat. Mula-mula yang saya ingat, dia kata isteri. Anak, ingatlah orang dekat dengan dia kan. Sedap-sedap, saya pertama sekali saya tanya apa?
Motor dia kat mana? Ya tu yang last kali dia kena kan. Dia ingat yang tu lah. Motor dia kat mana? Dia berkata, ya ayah motor yang tak ada lah. Motor ayah jadi apa? Besi buruk lah. Sebab orang tengok motor tu memang tak ada lah. Dengan dia patah riuk apa semua kan. Tapi yang kata si anak sulung ni, orang yang alert. Dia kata, ayah dah sedap. Sebenarnya ayah tak sedap. Lah ni ayah sedap. So ayah kena semayang. Ayah kena semayang. Masih ambil uduk tu ayah. Dia ambil uduk. Dia masih duduk atas kursi roda. Tu ambil uduk, dia semayang. Dia kata, ustaz, saya waktu saya sedang tu memang saya serabut. Syaitan nak ganggu kan. Orang sakit malah gitu kan. Dia main macam-macam. Nak berasa nak marah ke orang. Berasa semua tak kena. Bila saya start takbir tu, saya rasa lega. Lapang macam ambil buang penyakit tu. Ya dah. Lepas pada tu saya makin okey. Dan lepas daripada tu saya dah sihat ni. Sekarang saya sihat dah. Satu benda yang saya tahu bahawa Allah nak bagi peringatan pada saya. Dulu Ustaz, saya tak nak main masjid pun Ustaz. Saya tak nak main. Tak rasa nak main. Tapi lah Ustaz, tak pernah tinggal masjid. Itu perubahan yang saya dapat lah. Saya rasa macam memang saya mati hidup semula. Allah bagi peluang, saya tak akan sia-siakan lagi peluang yang Allah bagi ni. Walaupun nikmat tu Allah tarik dah sikit. Nikmat apa? Nikmat deria rasa, deria bau dia tak ada. Dia tak ada. Dia makan dengan saya. Dekat dia pesan kopi O. Bihun, kotiau apa semua. Saya kata ni kopi O ni. Saja nak pergi tengok warna je lah. Minum tak rasa apa. Kawan dia pernah test. Betul ke tak rasa apa. Dia perkena dia. Pergi minum kedai mamak. Dia minta air suam je. Dia pergi kat depok tu. Dia berbubuh garam tu. Bubuh berapa dia bawa bagi dia minum. Dia minum biasa. Minum je dia masak tu. Dia memang tak rasa apa. Lepas tu dia pakai gelak. Dia kata betul lah. Memang tak rasa apa. Kan? Memang dia tak rasa. Makan tu doktor suruh makan sebab apa? Sebab nak tenaga itu je. Tak rasa apa. So kata pedas rasa tak? Pedas pun tak rasa. Makanlah apa pun tak rasa. Saya kata kalau gitu bagus boleh masuk pertandingan makan pedas. Dia ada pertandingan makan pedas. Siapa makan paling pedas dapat dia kan. Tak rasa apa. Itu dia. Tapi satu benda dia kata peringatan. Saya nak sebut tadi peringatan tu. Peringatan. Allah nak bagi peringatan. Baik tuan, kalau peringatan takut tak dan tak itu kita takut ni ada dan dia menghargai setiap waktu dia hargai. Jadi maknanya tuan-tuan di situ saya sebut bahawa ujian itu adalah sebagai satu peringatan untuk kita. Baik. Soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penerangan dan penjelasan berkenaan nafkah dari suami kepada isteri yang bekerja dari perspektif integriti. Mesti orang perempuan yang soalan ni kan. Nafkah suami pada isteri. Nafkah suami pada isteri adalah wajib. Tanggungjawab utama suami adalah memberi nafkah. Itu tanggungjawab suami utama. Tanggungjawab utama isteri adalah memberi layanan kepada suami. Sebab tu Nabi kata sampai belakang unta pun kena layan. Nak ceritanya walau duduk atas belakang unta pun kena sebab tanggungjawab isteri yang utama memberi layanan kepada suami. Tanggungjawab utama suami adalah memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Kalaulah masing-masing tak laksanakan tanggungjawab ini, masing-masing dikira nusyus. Baik suami, baik isteri. Itu kena ingat. Baik. Masalah hari ini, orang perempuan bekerja. So, apakah tanggungjawab nafkah tetap pada suami? Ya. Walaupun isteri bekerja, tanggungjawab nafkah tetap pada suami, bukan pada isteri. Tetapi isteri, apa tujuan dia kerja? Dia nak bantu suami biasa. Sebab dia perlu dapat keizinan suami. Maka pada ketika itu, dia juga bersikap ihsan. Walaupun bukan tanggungjawab isteri, isteri boleh nak bantu suami dia. Dengan tidak kita kata, tidak menafikan nafkah tetap tanggungjawab suami. Tapi oleh kerana suami bermurah hati bagilah isteri bekerja, jadi sifat ihsan dia boleh bantu suami dia. Itu tak salah. Tetapi jangan pula oleh kerana itu suami lepas tangan, langsung tak fikir pasal nafkah. Sebab apa? Nafkah kok mana tanggungjawab sebagai seorang suami. Dan tanda suami bagi nafkah, isteri bagi ihsan. Ihsan apa? Tolong dia di rumah, tolong masak untuk dia. Itu ihsan lah tu.
Itu bukan tanggungjawab hakiki, itu tanggungjawab tambahan ataupun ihsan daripada seorang isteri. Dan tuan-tuan, dan memang uruf pun orang perempuan masak, betul tak? Uruf perempuan masak ke lelaki masak? Perempuan, lelaki masak, siapa tak makan? Jadi makna tak ada masalah. Itu sebagai satu ihsan. Jadi suami menghargai isteri, isteri menghargai suami. Cantiklah rumah tangga. Maka jangan berkira sangatlah. Kalau masing-masing berkira, duk berkira setiap sen ni lakukan, maka masalah lah. Ustaz, sekiranya anggota tahu ada urusan yang diragui status perolehan dan cuba memaklumkan kepada manajemen, tapi tindakan yang diambil tiada tindakan diambil kot. Tiada tindakan yang diambil. Macam mana itu Ustaz? Anggota bawahan kira dah lepas dah no Ustaz. Bukan no, yes lah. Betul lah. Kita tanggungjawab kita mencegah kemungkaran. Kita tahu benda tu, cara perolehan tu ada unsur rasuah. Orang yang boleh ambil tindakan adalah top management. Kita bagi tahu sebab Nabi kata mar'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa tengok mungkar kena ubah. Ubah dengan tangan. Kita tak boleh sebab kita anggota bawahan. Kita boleh ubah dengan apa? Lidah. Kita bagi tahu. Maka top management itu mereka yang perlu ubah dengan tangan. Tapi depa tak ubah lagu tu, depa perlu siasatan. Bukan makna kita beritahu depa terus ubah, tak boleh begitu. Maka perlu buat siasatan dulu macam mana betul tak betul. Maka kita yang melaporkan tu dah lepas. Sebab apa? Sebab kita dah mencegah kemungkaran dengan kemampuan yang kita ada. Macam tu. Jangan kita biar kemungkaran itu berlaku. Sebab apa? Sebab kita kesian, tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi kata unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudara kamu yang zalim dan yang kena zalim. Sahabat bertanya Nabi, sahabat kata, tolong orang kena zalim, kami tahulah tolong orang kena zalim. Nak tolong apa orang zalim dah dia melakukan kezaliman? Nabi kata tolong orang zalim itu dengan mencegah dia daripada terus melakukan kezaliman untuk kebaikan dia. Walaupun dia rasa hang ni dengki aku bah. Tak, bukan dengki. Hang buat benda salah, daripada hang terus buat dosa, hang jangan buat dosa. Kan? Cara cegah macam mana? Macam itulah kita boleh, cara yang kita boleh buat kan. Jadi lepas pada itu serah kepada pihak pengurusan lah. Kalau dia pelaksana tanggungjawab dia atau tidak, bab kita dah lepas. Itu. Baik. Ustaz, untuk bayar zakat wang EPF, wang KWSP selepas umur 50 dan 55, kita perlu bayar hutang-hutang yang ada. Adakah boleh jika kita bayar dulu hutang pinjaman yang telah kita komit bulanan, seperti hutang bank untuk rumah, kenderaan dan lain-lain sebelum pengeraan dan bayaran zakat dibuat? Tuan-tuan, duit dalam EPF tu sebenarnya kalau ikutnya kita tiap-tiap tahun kita kena keluar zakat. Cukup haul. Setiap tahun. Tetapi kita tak sempurna milik, dia panggil. Bila tak sempurna milik, kita tak boleh nak keluar zakat. Maka once bila kita dapat saja, kita kena keluar zakat dulu 2.5%. Kena keluar zakat dulu. Jangan tunggu setahun dah, kena keluar terus. Sebab apa? Sebab benda tu dah lama dah berada dalam simpanan. Itu kita kena keluar. Sebab apa? Sebab 2.5% tu bukan duit kita. Ustaz nak tanya, betulkah musibah atau virus COVID-19 adalah dirancang oleh Illuminati? Ini soalan ketiga dah pasal COVID-19 ni. Wallahu a'lam. Mungkin ya, mungkin tidak. Saya tak tahu. Memang ada teori-teori menyatakan sedemikian. Tapi kita tak dapat mengesahkan betul atau tak betul. Kan? Tetapi apa yang penting kita lihat, apa yang dirancang oleh manusia pun bergantung kepada keizinan daripada Allah. Allah izin berlaku, Allah tak izin tak akan berlaku. So apa-apa pun kena kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Salam Ustaz, nak minta pencerahan sedikit. Contoh, before ni saya bayar zakat pendapatan di pusat zakat Pulau Pinang. Disebabkan saya memang asal dan bekerja di Pulau Pinang. Tapi mulai tahun ni saya telah tukar bayar zakat pendapatan di pusat zakat KL disebabkan banyak hal yang saya pertimbangkan dari segi pelaksanaan pembayaran yang dilakukan pusat zakat KL lebih terkesan bagi saya daripada zakat Pulau Pinang. Apa yang saya cakap ni dari segi pengalaman saya sendiri. Soalannya, bolehkah saya bayar zakat pendapatan saya di pusat zakat KL padahal saya bekerja di Pulau Pinang? Ni nak lari pergi KL kan, KL banyak dah duit. Dia begini, di mana tempat kita cari rezeki, di situ kita bayar. Dan insya-Allah kita bagi kepercayaan kepada pegawai zakat itu buat kerja. Kadang-kadang kita tak tahu, maka buat kerja insya-Allah. Kan? Maka laksanakan. Yang pentingnya golongan-golongan asnaf yang ada di tempat di sini, di KL pun macam tu juga. Orang duduk sana, dia keluar kat sana. Jadi tempatnya,
kecuali lah sini dah tak perlu dah, dia membenarkan. Contohnya di KL sendiri, dia akan, kalau lah amount yang tertentu, dia akan pulangkan semula sebahagian kepada kita untuk kita bagi sendiri. Dia tak apa nak bagi mana pun, dia tak pernah query pun nak bagi di mana pun boleh. Contoh, saya tak tahu Pulau Pinang macam mana, ada sistem tu. Bila mana certain amount yang kita bagi, tempat tertentu dia akan bagi balik kat kita untuk kita bagi sendiri. Bukan untuk masuk poket dah, untuk bagi sendiri. Hak tu boleh kita nak bagi kat mana pun. Okey. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Minta tolong terang bab iddah seorang isteri bila kematian suami. Boleh ke tinggal di rumah anak dalam tempoh iddah sebab dia tinggal seorang? Boleh terang perkara yang tak dibenar dalam tempoh iddah. Contohnya hadir kenuri, pergi mesyuarat, ceramah dan sebagainya. Baik. Iddah bagi seorang isteri yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Iddah dia dipanggil iddah mati, iddah berkabung. Jadi dia tidak boleh berhias-hiasan. Dia pakai gelang rantai tak boleh lah. Bermakeup tak boleh. Dia jangan berhias-hias menunjukkan dia berkabung. Dia tinggal tempat suami dia tu. Sekiranya tak mudarat. Kalau mudarat, dia tak boleh duduk situ. Dia stress, dia tension. Dia tak duduk seorang, duduk situ seorang. Kan? Dia ada rumah nak ada seorang je. Nak pindah kerana keperluan dibenarkan. Sebab apa? Sebab kalau duduk situ mungkin lagi masalah dia punya mental dia dan sebagainya. Dia stres, duduk seorang pula. Kecuali ada orang teman kat situ, hal lain cerita. Atas faktor-faktor kesihatan, faktor-faktor keperluan boleh. Tapi kalau sahaja tak boleh. Kalau saya tak boleh. Nak ziarah orang boleh? Boleh, tapi kena balik duduk situ balik. Dan dia boleh keluar juga untuk bekerja. Kalau dia cari makan kerana tak ada orang nak sponsor dia, tak ada orang nak support dia, melainkan dia kena kerja, maka boleh. Tapi kalau takat nak pergi makan kenduri, pergi window shopping tu tak payahlah. Hatta kalau nak pergi umrah pun tangguh dululah. Hatta nak pergi haji pun tangguh dulu. Benda boleh tangguh semua kita tangguh dulu sampailah habis iddah. Benda yang tak boleh tangguh, benda yang melibatkan keperluan asasi, itu kenalah. Itu tidak ada masalah untuk kita. Bukan kita lah, orang yang, sebab kita termasuk saya agak dah. Jadi orang yang beriddah itu untuk apa? Untuk buat. Baik. Ustaz, saya terima projek daripada bos saya untuk memberi servis Unify ke pusat perjudian. Saya menjadi serba salah, perlu ke saya buat atau tak perlu saya buat? Mohon penjelasan. Baik, sekarang ni nak terlibat dengan judi ataupun tidak? Dia dua ada benda kat situ. Kalau warak, kita tak akan buat lah. Kalaulah kita buat itu bukan kerana judi. Unify tak kena menangan judi. Dan orang situ bukan guna semua untuk judi. Mungkin ada guna untuk benda lain. Atas dasar itu dia panggil syubhat. Masih lagi boleh. Tetapi kalau kita nak hindarkan, kita nak cari sevilai lebih okey, lebih baik, supaya tak nak timbul isu-isu yang syubhat, maka kita pilih tempat-tempat lain. Bagi orang bukan Islam buat kat situ. Ustaz, adakah iddah bagi isteri yang kematian suami merupakan adat ataupun hukum daripada Allah? Dua dah solat iddah ni ada orang meninggal ke apa? Dia bukan adat lah, dia hukum Allah Ta'ala. Dia bukan adat. Dia benda tu adalah ditetapkan dalam hukum syarak. Yang kata iddah ni. Bukan satu benda adat semata-mata, tidak. Ustaz, kesan wabak COVID-19 menyebabkan penutupan Mekah dan Madinah. Adakah ini tanda akan munculnya Dajjal dan Imam Mahdi? Dia Dajjal Imam Mahdi muncul. Dia tak kira tutup Mekah tak tutup pun dia akan datang. Dan dia bukan tanda dia. Tanda kepada dekatnya datang Mahdi. Saya bagi tahu tuan-tuan. Antara tanda dekat datang Mahdi adalah apabila berlaku dalam bulan Ramadan 2 gerhana. Awal Ramadan berlaku gerhana bulan, tengah Ramadan berlaku gerhana matahari dalam bulan Ramadan yang sama. Tunggulah. Itu tanda antara dekatnya datang Mahdi. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni banyak dok mengaku banyak. Mengaku Imam Mahdi. Kita boleh percaya kalau orang mengaku. Kalau dia imam masjid, nama dia Mahdi. Boleh percaya dia Imam Mahdi. Kan? Tuan-tuan tahu, kawan saya ni cerita betul ni. Kawan saya daripada Parit Buntak, dia pergi KL waktu tu. Waktu tu Pudu Raya, bukan Pudu Sentral lagi. Dia sampai di Pudu Raya kan pagi, pas main subuh dia turun bawah, dia jumpa ada seorang pakcik. Pakcik ni pakai serban, jubah putih, dia pegang tasbih. Kemudian dia main cerita kat dia. Cerita pasal apa? Cerita tentang akhir zaman. Cerita tentang macam-macam lah, tentang bagaimana
kerosakan akhlak apa semua. Last sekali pakcik tu kata, kenal tak siapa saya? Kawan saya kata tak kenal. Saya lah Imam Mahdi. Oh, Imam Mahdi di Pudu Raya. Dia telefon saya, kawan saya. Saya kata, amboi, jumpa Imam Mahdi di Pudu Raya. Satu kaedah yang kita boleh pakai, tuan-tuan. Sesiapa yang mengaku Imam Mahdi, confirm dia bukan Imam Mahdi. Sebab apa? Dalam riwayat hadis menyatakan Imam Mahdi ketika mana nak dibai'ah di depan multazam, dia tak mau terima. Dia tak mengaku pun, dia tak mau pun. Itu Imam Mahdi yang sebenarnya. Ni pakat mengaku belakang ni. Ni palsu banyak. Tambah di Penang ni banyak juga pandangan-pandangan pelik-pelik yang kat Penang ni kan. Ada? Jadi macam-macam tak ada kan. Pandangan ikut suka je. Falsafah lah tak falsafah. Sampai semayang pun tak mau. Macam-macam lah. Tak ada kan. Jadi Imam Mahdi pun banyak lah sekarang ni. Imam Mahdi jadian ni. Dan Imam Mahdi pula nama dia bukan Mahdi tuan. Rasulullah SAW sebut dalam sebuah hadis, la tadhhabu dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Kata Nabi SAW, tidak akan berlaku kiamat, tidak akan berakhir dunia sehinggalah orang Arab dipimpin. Di mana negara Arab ni? Orang Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari keturunanku. Keturunan Nabi SAW. Yuwati usmu ismi. Nama dia serupa dengan nama aku. Kata Nabi. Makna dia, nama Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Itu hadis akhir zaman, kita boleh refer, kita boleh rujuk, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tahu hadis akhir zaman, kita tak akan terpedaya, tertipu dengan dakwaan-dakwah yang pelbagai pada hari ini. Macam-macam dakwaan. Macam-macam dakwaan. Semua dakwaan itu tak betul dan tak kenal. Imam Mahdi dia akan datang ikut hadis Nabi. So, kita tak perlu tunggu dia sampai masa datang. Tapi kalau ikut tanda-tanda tu, saya nak beritahu kat tuan-tuan, kita tak sempat. Kalau ikut kepada tanda-tanda tu, generasi kita, hak kita ada dalam dewan ni, tak sempat. Wallahu'alam, Allah nak buat boleh je, tapi nak cerita berdasarkan kalau kita tengok kepada hadis-hadis Nabi SAW. Sebab tu para ulama kata, bukan kita tunggu dia, kita buat kerja kita. Dia datang sampai waktu dia datang untuk bawa kepada keadilan di atas kerosakan yang berlaku yang terlalu banyak di atas dunia ini. Maka dia akan bawa kebaikan. Baik, Ustaz, saya jual tanah, pembeli bagi deposit, boleh habis bayar lagi. Buah yang ada di tanah tu boleh ke saya ambil? Baik. Itu jual tanah. Okey, apa perjanjian kita dengan pembeli tu? Kita jual tanah saja dengan pokok orang, ataupun kita jual tanah saya tanpa pokok? Ataupun lagi tak baik kita habaq, lagi tak habis akan manfaat ni buah ni, boleh tak? Ataupun kira jual beli, akad tu deposit kira jadi, kira semua milik kamu dah. Itu kena clear lah tu. Sebab apa Islam nak clear? Supaya tak timbul isu gharar, isu yang tak ni akhirnya bergaduh. Jadi tuan-tuan kena pastikan sebab benda-benda macam ni kena settle daripada awal supaya tak timbul pergaduhan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pagi semasa keluar rumah untuk pergi kerja, saya selalu niat, sahaja aku keluar bekerja untuk mencari rezeki kerana Allah Ta'ala. Apa pandangan Ustaz? Mohon rahsiakan identiti saya. Saya mana kenal, rahsia atau rahsia pun sama lah. Bukan keluar nama sini, nama tak keluar nama pun. Kalau tak abang nama, saya tak tahu lah nama apa. Memang rahsia mula, kan? Jadi maknanya niat kita baik, itu dia panggil lafaz niat. Lafaz niat ni, lafaz niat tak ada masalah. Yang penting niat kita kerana Allah. Nak main kerja, ingatlah hati, ya Allah kena buat kerana Allah. Bagus lah, bagus niat tu, kan? Niat ni benalah hati, tentu bukan sebut tu. Bukan sebut tu tambah ya. Nak sebut pun tak apa, tak sebut tak apa. Tapi kehendak kita tiap-tiap pagi tu ada niat kita. Kita main kerja tu daripada hati kita, kita rasa nak buat lillahi ta'ala, nak buat kerja sungguh-sungguh hari ni, nak cari pahala kan, nak buat yang terbaik. Niat tu, nak berintegriti kan, tak nak terlibat dengan benda-benda yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Niat tu, niat tu insya-Allah dikira yang baik, tuan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau pemimpin atau bos tu tahu bagi nasihat saja, tapi kalau kita bagi pandangan atau nasihat kat dia, nampak kita yang bersalah. Lagu mana? Marah nampak ni. Dia marah ni. Bos ni dia kata dia bagi pandangan, semua tak terima. Dia bagi pandangannya, kita nak terima, ni nak terima kan.
Baik, dibincang elok lah. Yang penting kita sampaikan. Nak terima tak terima, kita tak boleh paksa orang terima, tuan-tuan. Kita ni, pandangan kita, kadang-kadang kita rasa kita betul. Tapi kita tak boleh paksa orang terima. Nak terima. Buat benda bukan compulsory. Kecuali lah benda wajib, lain lah. Kan? Tapi kalau benda yang tambahan, kita bagi pandangan macam ni. Pantung benda dah, terima tak terima, dia terima tak terima, sudah. Asalkan kita boleh sampaikan pandangan kita. Yang masalahnya nak sampai pandangan pun tak boleh. Itu masalah. Baru sampai pandangan, shut up. Jangan cakap apa-apa. Oh, tu kuku besi sungguh. Kan? Tapi bila mana boleh sampaikan lagi pandangan, okey ya. Nak terima tak terima, tak semestinya, sebab setiap orang ada pandangan berbeza, tuan-tuan. Cara tak sama. Dan cara fikir pun berbeza. Kan? Jadi tak ada masalah sangat bab tu. Soalan saya, mengapakah hingga sekarang status Nur Sajat tidak dapat dikenal jantinanya sehingga mencetuskan pelbagai reaksi mengelirukan dan menjadi pendapatan? Siapa kata yang tak tahu? Kan mesti layah sebelum ni, yang sekarang dah menteri kan, dia keluar kenyataan dia pergi check di Jabatan Pendaftaran Negara apa semua, lelaki tulen. Sebab tu maka panggil dia untuk pergi jumpa, pergi check di doktor, pergi check, tapi dia tak pergi untuk pengesahan doktor lah. Kan? Sama ada buat pemudahan tak pemudahan, doktor dapat trace. Kan? Sama ada itu adalah tiruan ke asli. Contohnya. Kan? Jadi makna Allah A'la setakat mana ikut pendaftaran negara adalah laki-laki. Kita berdasarkan kepada apa yang disampaikan lah. Kan? Jadi yang lain kita tak tahu. Jadi perdebatan tak ada masa hari tu je orang berdebat kan. Tu pun sebab dia isu Mekah Madinah. Orang terasa lah kan. Benda tu melibatkan tempat suci umat Islam. Kalau dia tak buat begitu, orang pun tak peduli lah kan. Walaupun bukan makna redha, orang takkan redha benda-benda macam tu. Benda-benda yang kita kata, benda-benda yang tidak bertepatan dengan syarak. Apapun, ambil pengajaran dan pengiktibaran lah. Assalamualaikum. Wassalam. Betulkah jika ada ustaz jemputan datang setiap minggu di ofis kita untuk mengajar Fardhu Ain dan Quran, tapi ada staf tak hadir tanpa alasan dikira berdosa? Baik. Kalau dia tak hadir, memang dia jenis orang tak mengaji. Bukan mesti hadir kuliah tu. Tak mengaji itu berdosa. Bukan mesti kuliah tu. Kuliah apa-apa sekalipun. Kewajipan kita untuk menuntut ilmu. Fardhu Ain. Untuk tuntut ilmu, terutama benda-benda yang kita nak tahu. Kalau kita tak belajar ilmu, menyebabkan amal ibadat kita tak betul. Dan bukan mesti tempat kerja nak mengaji. Kalau kita tak pergi tempat kerja pun tak apa, masjid ada, surau ada. Yang penting kita mengaji je. Itu yang pentingnya. Yang penting kita tuntut ilmu. Walau di mana saja tak ada masalah. Itu soalan kat mana. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Saya kerja di Penang, duduk di Kedah. Saya bayar zakat pendapatan di Penang dan di Kedah. Pemenang Ustaz, okey lah. Tak ada masalah. Ngambil separuh-separuh kan. Tapi apa? Baik. Tengok soalan lagi. Mana dia? Ustaz, ada tip tak untuk mudah tidur malam? Apakah tanda-tanda kita kena sihir? Orang nak minta tip mudah jaga malam. Bangun qiyamul lail. Dia minta tip mudah tidur malam. Mana tak boleh tidur. Apakah tanda sihir? Takut kena sihir. Dia kalau tanda kena sihir ni biasanya dia akan sakit pada tempat tertentu pada waktu yang sama secara berturut-turut. Tu kadang-kadang. Kadang-kadang dia main berdebar-debar tak tentu hala, tak ada ni. Kadang-kadang dia pergi cek doktor tak sakit apa tapi dia sakit contoh. Atau mimpi yang kerap, mimpi yang tak elok berturut-turut. Kan? Adalah yang kena pastikan pergi pusat rawatan Islam lah, pergi Darul Syifa ke apa semua pergi cek lah. Kan nak tengok ada dia punya ada kaitan atau tak kaitan. Sebab tak tidur malam ni dia macam-macam faktor, dia bukan mesti sihir. Kadang-kadang faktor umum boleh juga kan. Dan faktor umum dia ni tak boleh nak tidur malam dah. Jadi maknanya tuan-tuan dan rahmati Allah, so kena kena pastikan, kena tengok yang mana satu. Kena cek lah.
Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Soalan berkenaan solat jamak. Sekiranya saya berulang dari rumah ke tempat kerja melebihi 2 mahalah untuk ke tempat kerja setiap hari, apakah hukum sama ada saya boleh melakukan solat jamak, dan bagaimana pula tentang solat Jumaat? Adakah masih boleh dikecualikan solat Jumaat dan hanya solat jamak? Kalau kita hari-hari, contohnya tuan-tuan berulang lot start main Penang, 2 mahalah lebih dah kan. Kalau start hari-hari tuan-tuan berulang, maka hari-hari tuan-tuan dikira musafir. Boleh buat jamak hari-hari? Ya, hari-hari. Setahun berulang, setahun lah boleh jamak. Jumaat tak wajib kerana musafir. Tapi nak pergi boleh. Daripada orang pekat pergi, nak pergi duduk tengah mana? Pergilah sekali dengar khutbah, walaupun tak wajib sekalipun, kan? Memang tak wajib. Tapi maknanya solat Jumaat tak perlu solat Zuhur dah, lepas tu solat Asar sekali, jamak sekali, kan? Jadi maknanya boleh. Sebab apa? Sebab kita telah hari-hari kita berjalan melebihi 2 marhalah. 2 marhalah jauh mana? Ikut mazhab Syafi'i 81 km ke atas. One way, bukan two way. Ada orang dia mengelak, ada tuan. Dia nak pergi masjid negara tu, sampai ke roundabout masjid, tahu masjid negara, depan tu ada roundabout kan, tengok 79 km, dia pusing roundabout lagi 2 km, bagi cukup 81. Orang mengelak pada. Ustaz nak tanya hukum bunuh semut yang melata luar dalam rumah. Hukum bunuh semut, kita tak boleh melakukan kezaliman terhadap haiwan. Contohnya kita bakar semut tak boleh, tetapi kita bunuh dia kerana keperluan boleh. Kenapa? Nak jaga kita, kadang duk ketit kita tak berhenti, macam mana? Boleh. Yang tak boleh kita zalim kat dia. Contoh kita kupui banyak-banyak, kita bakar dia, itu haram. Sebab apa? Sebab kita menzalimi haiwan. Ustaz, betul ke tak boleh potong kuku hari Rabu? Pasal apa tak boleh potong kuku hari Rabu? Potonglah hari apa pun tak apa. Tidak ada satu larangan untuk potong hari apa pun. Ni kepercayaan khurafat macam mana ni? Hari Rabu tak boleh potong. Ustaz, jika kita halalkan penghutang jumlah yang banyak sebab kita pandang waktu nazaknya tiba-tiba arwah ada tinggalkan wang, bolehkah kita menuntutnya kembali? Ni halal apa ni? Halal tu, Allah ingatkan tak ada duit, punya ada duit. Kan? Dia halal tanpa pengetahuan dia. Kalau dengan pengetahuan dia tak boleh lah. Kalau tanpa pengetahuan hati kita je. Dengan hati kita je, mana hutang tu masih ada kan. Makna kita maafkan dia kan. Ustaz, saya ingin bertanya pendapat Ustaz. Baru ni saya ada solat Jumaat di Penang dan saya terdengar bila masjid berpesan siapa yang solat di pintu masjid sila buka pintu untuk mengelakkan saf terputus. Dan baru ni saya solat Jumaat di Kedah, saya terdengar bila pesan tak perlu buka pintu dan saf tak akan putus untuk mengelakkan suhu sejuk kekal dalam masjid. Apa pendapat Ustaz? Hak ni kata lagu tu, hak ni kata pening tu. Dia sebenarnya kalau kita berada pada tempat masjid yang sama, bangunan yang sama, tidak ada masalah. Walau tutup pintu pun, sebab dia bangunan yang sama. Yang masalah dua bangunan yang berbeza. Sekarang ni masjid kita bangunan sama, dia bersambung semua tu, cuma ikon dengan tak ikonnya kan. Ustaz, persoalan saya adalah kalau tak puasa dalam masa berpantang sebulan dan seterusnya anak menyusu badan selama 2 tahun, kena bayar fidyah tak sekiranya saya belum habis ganti puasa? Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita buka puasa kerana diri kita tak larat, kita hanya perlu qada saja, tak perlu bayar fidyah. Tetapi kalau kita buka puasa kerana anak kita qada dan bayar 1 fidyah. Itu saja. So tak ada masalah. Boleh yang mana pun. Itu dalam mazhab Syafi'i. Okey? Saya umumkan talian ditutup. Masa dah habis. Baik. Ustaz, isteri minta cerai tapi suami tak nak lepaskan. Tapi nafkah batin isteri tak nak bagi jika suami minta. Dah hampir 5 tahun masing-masing duduk asing. Tapi setiap hari datang ke rumah isteri untuk jumpa anak-anak. Apakah hukum jika isteri tak jalankan tanggungjawab sebagai isteri? Macam mana ni? 5 tahun tak duduk sekali ni. Nafkah tak bagi. Nafkah batin tak bagi. Kan? Isteri minta cerai tapi suami tak nak lepaskan. Minta kat lelaki dia apa? Kalau lelaki tak mau, kau nak minta, ada peruntukan dia. Dia kena pergi kepada mahkamah. Ada sebab musabab, mahkamah akan meluluskan dan suami dia kena cerai.
daripada duk suami isteri macam tu, dia tak laksana tanggungjawab, tetap berdosa. Tetap berdosa. Sebab saya sebut tadi, tanggungjawab isteri yang utama adalah melayan suami dia. Kalau dia tak buat, haram, dosa. Dia tak laksana tanggungjawab dia. Sama juga tanggungjawab suami pun, kalau tak laksana, haram. Kalau tak nak pergi dah minta cerai kat suami, mungkin ada sebab masalah kita tak tahu, dia boleh telefon mahkamah. Isteri boleh menceraikan suami tetapi melalui proses mahkamah. Itu cara dia. Jangan duk biar lagu tu. Biar lagu tu memang ada masalah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini ada orang tanya saya apa ni? Okey. Okey. Masa pun sekadar itu. Masa dah habis, dah pukul 1 dah, sebagaimana yang kita janjikan tadi kan. Kita akan berhenti on time dia pukul 1 dah. Jadi saya umumkan tadi, dah umumkan talian ditutup, jadi kita berhenti sekadar itulah. Dan minta maaf kalau dah semua dah, saya rasa semua dah soalan saya tengok. Semua dah. Kok ada lagi. Okey dah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, masa tak mengizinkan pada kita. Apa yang pentingnya adalah mudah-mudahan sikit perbincangan kita secara santai pada tengah hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah, dan moga-moga tak rugi kita berintegriti dalam pekerjaan kita, sebab setiap pekerjaan yang kita buat dengan integriti, dengan jujur, ikhlas, beramanah, bertanggungjawab, itulah pahala kita. Itulah pahala kita. Pahala kita bukan takat solat aja, tetapi kerja kita juga adalah merupakan ibadah. Kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan dapat kasih sayang Allah sebagaimana yang kita sebut tadi. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan pada kita. Jadi sekadar itulah tuan-tuan perbincangan kita pada tengah hari ini. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap siapa maaf. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sabar tak dulu, jangan keluar lagi. Kita punya atur cara kerja majlis tak habis lagi. Ini saya